Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali kepada semua peserta dan hadirin kirap dalam majlis sesi kedua pengajian daurah kitab Ummul Barakain pada pagi ini. InsyaAllah sebelum kita meneruskan sesi pengajian, saya ajukan dulu soalan daripada bacakan soalan terlebih dahulu, utamanya daripada live FB. Daripada saudari Nur Fatihah. Yang bertanya, Ustaz, boleh terangkan tentang wajib dan wujud, istihalah dan mustahil, jawaz dan jaiz. Okey, jawab dulu tak? Okey, boleh dengar ya? Suara jelas ya? Okay, ada soalan daripada peserta yang bertanya beza antara wajib dengan wujub dan juga jawaz dengan jaiz, al-wajib dengan al-wujub, lepas tu al-jaiz dengan al-jawaz, lepas tu al-mustahil dengan al-istihalah. Istihalah. Okey. Wajib, jaiz, mustahil ni ialah sesuatu yang bersifat. Okey. Sesuatu yang bersifat dengan wujub. Jadi wujub, jawaz dengan istihalah ni kita panggil sifat atau hukum. Hukum. Jadi isu ini timbul apabila kitab-kitab lama mengalih bahasakan dan menafsirkan huraian daripada kitab Arab. Bila kita contohnya kita kata wajib kita iktikadkan Tuhan itu wajib ada. Wajib kita iktikadkan Tuhan itu wajib ada. Nampak? Jadi timbul soalan tu, ataupun wajib dan wujub, sesuatu yang wajib itu. Al-wajib ialah sesuatu, kalau kita al-wajib huwa ma yattasifu bil wujub, bahasa Arab. Al-wajib ialah sesuatu yang bersifat dengan wajib. Macam mana wajib bersifat dengan wajib? Jadi setengah daripada bila kita alihkan bahasa, contoh al-wajib ma yattasifu bil wujud, sesuatu yang bersifat dengan wujud kan. Jadi wajib itu kena kepada apa? Wajib itu ialah sesuatu. Sesuatu itu yang bersifat dengan wujud kita nama wajib. Tapi bila alih bahasa Melayu kata wajib itu ialah sesuatu yang bersifat dengan wajib. Wajib bersifat dengan wajib. Macam sama. Sebab itu dalam bahasa Melayu kita tak ada istilah wujud. Wujud itu kita dah alihkan daripada bahasa Arab. Nampak? Okay? Jadi kerana itu berlaku mungkin kekeliruan. Itu je. Jadi bila kita biar faham macam tu. Wajib itu ialah yang bersifat dengan wujud. Wujud itu bahasa Melayu itu wajib juga lah. Tapi ni kena pada benda. Contoh kita kata apa? Kudrat. Kudrat itu wajib ke wujud? Nisbah Tuhan. Kudratullah. Sembah Tuhan. Kudrat itu kita panggil al-wajib, sesuatu yang wajib. Kenapa? Kudrat itu bersifat dengan wujub kerana dia itu wajib kepada Allah Ta'ala. Nampak tak? Jadi sesuatu yang bersifat dengan wajib atau kita namakan wujub, sesuatu itu nama wajib. Jadi yang benda atau sesuatu itu namanya wajib. Jaiz pun sama. Jaiz. Kita ni dianggap sebagai jaiz. Benda yang harus. Kerana kita bersifat dengan harus ada dan tiada. Jadi benda kita ni panggil jaiz. Nampak? Sifat kita itu al-jawaz, keharusan. Mustahil pun sama. Mustahil itu apa? Sekutu bagi Tuhan. Anak Tuhan tu mustahil. Jadi benda yang bersifat dengan istihalah. Istihalah tu hukum mustahil atau sifat mustahil. Sesuatu yang bersifat dengan istihalah tu kita panggil mustahil. Itu beza. Okey.
Dia larut lagi. Soalan Ada lagi kedua, soalan? kepada Abdul Halim Abdul Wahab. Dia bertanya kalau Ulang Kalau- balik. dia bertanya kalau mujassimah macam mana Ustaz? Adakah Allah itu zat? Okay, mujassimah ni, apa maksud mujassimah? Mujassimah ni ialah golongan yang menyatakan Tuhan tu berjisim. Yang mengatakan Tuhan tu ada jisim. Tuhan tu berjisim. Apa maksud jisim? Itu jisim tu kita dah tahu tadi kan. Sesuatu yang mengambil ruang, sesuatu yang mempunyai kadarnya, ada beratnya, itu jisim dalam takrif ilmu lah. Itu yang berjisim kita katakan. Okey. Jadi mujassimah ini sesatlah, dia bukan ahli sunnah wal jamaah. Tapi apa hukumnya? Ulama bezakan. Golongan mujassimah yang sarih, yang memang menyatakan Tuhan tu berjisim macam jisim makhluk, orang itu kufur. Dia panggil mujassimah sarih, yang menjisimkan dengan jisim sungguh mana. Tuhan itu ada saiznya, ada hadnya, ada ruangnya, ada ni. Seperti makhluk, maka itu kufur. Adapun mujassimah yang ghairu sarih, makna yang bukan jelas-jelas. Dia berselindung-lindung, dia tak jelas lah. Kadang-kadang ada ibarat dia menunjukkan jisim tapi dia tak sebut secara jelas. Ini mujassimah ghairu sarih. Setengah ulama kata tidak kufur lah, tapi akidah tu akidah yang sesat dan menyalahi akidah ahli sunnah. Golongan ini dalam keadaan bahaya kerana akidah mereka terpesong daripada akidah ahli sunnah wal jamaah. Jadi sebab itu ulama kita dalam pembincangan berkaitan mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, Allah menyalahi yang segala yang baharu ni, ulama kita perincikan apakah ciri-ciri makhluk supaya kita kenal makhluk ini sifatnya macam mana, dan Tuhan mengatakan dia tidak sama dengan makhluk, maka dia tidak ada ciri makhluk tersebut. Okay. Mungkin lepas ni kita akan masuk tengah sikit lah bila bincang bab dalil nanti. Baik, Ustaz. Terima kasih untuk jawapan soalan kedua. Dan soalan ketiga juga daripada Zoom, daripada Ahmad Salikin. Ustaz ada sebut pasal sufastayah tadi. Ada yang sufis Sofis. yang tak mengakui hakikat. Aha. Apa beza dengan penafian sofis ini dengan terminologi wujud hakiki dan wujud majazi? Okey. Ini soalan sahabat saya ni. Sekarang ni ginilah. Saya nak jawab panjang, kita sesuai lah tempat di sini. Tapi soalan saya faham. Soalannya apakah terminologi kita sebut wujud hakiki dengan wujud majazi. Okey. Dan benda ini sebenarnya ulama ahli kalam kita bincang. Mereka yang mendalami dan tengok kepada kitab-kitab ahli kalam dan merujuk pakar dalam bidang ni, mereka memang akan dapat bahawa para ulama kita tidak menyatakan di sisi ilmu kalam ni bahawa makhluk ini wujudnya majazi, tidak. Dah, apa beza wujud makhluk dengan wujud Allah? Bezanya ialah Allah itu wajibul wujud. Makhluk ini jaizul wujud ataupun mumkinul wujud. Harus dan mungkin saja. Jaizul wujud atau mumkinul wujud. Okay. Istilah wujud hakiki, wujud majazi tu, sebab apa? Sebab hakikat wujud, dan kalaulah dengan maksud, sebab bila kita nafikan tidak ada wujud hakiki, seakan-akan kita mengatakan sebenar wujud tu tidak ada. Jadi sebenarnya apa yang ada? Itu jadi masalah kepada istilah wujud majazi ni. Wujud majazi ni yang membawa kepada pandangan wahdatul wujud yang menafikan wujud selain Tuhan. Menafikan sebenar-benar nafi dengan maksudnya tidak ada sebenarnya hakikat makhluk kecuali hakikat Tuhan saja. Itu memang menyalahi ayan, menyalahi musyahadah.
Tapi istilah tersebut kalaulah berlaku atau pada kitab-kitab ahli sufi terutamanya yang ahli sunnah, maka itu kita iktibarkan sebagai wahdatus syuhud. Perasaan dan juga keterasaan mereka tu, mereka merasakan wujud makhluk ni seakan tidak ada. Itu perasaan wahdatus syuhud, syuhud dia. Syuhud saja. Nampak? Adapun kita nak nafikan wujud makhluk ni ada, pada hakikatnya dengan maksud tidak wujud. Majazi ni maknanya dengan apa? Dengan mengatakan tak ada langsung lah. Tidak ada. Hanya sahaja kita makna majazah, tajawuzan sahaja. Jadi di sisi mustalah ataupun tulisan para ulama ahli kalam, mereka tidak menamakan sebagai wujud makhluk ini wujud yang majazi. Wujud makhluk ini wujud, tapi wujud yang jaizul wujud, mungkinul wujud. Ini antaranya dalam, boleh carilah kalau yang faham bahasa Arab, Dr. Ibrahim Khalifah, antara doktor ataupun ulama ilmu kalam, ulama Azhar, dijelaskan antara mustalah ini. Sebenarnya ulama ahli kalam tidak menamakan wujud makhluk itu majazi. Kalaulah ada orang menamakan itu, itu kena tengok balik. Itu sebenarnya penggunaan yang tidak tepat. Penggunaan tidak tepat. Okey. Lagi? InsyaAllah itu sahaja untuk setakat soalan. Terima kasih atas jawapan-jawapan yang diberikan. InsyaAllah kita sambung dengan pengajian kita untuk sesi kedua. Okey, kita sambung lagi pada sifat wahdaniyah. Sifat yang kelima, ni sifat keenam daripada awal. Dia itu sifat yang kelima daripada sifat salbiyah. Wal wahdaniyatu ay la thaniya lahu fi dhatihi wala fi sifatihi wala fi af'alihi. Fahadhihi sittu sifatin al-ula nafsiyatun wa hiya al-wujud wal khamsatu ba'daha salbiyah. Dan wahdaniyah yakni tidak ada dua baginya, sama ada pada zat atau pada sifat, dan tidak ada juga pada perbuatannya. Inilah dia 6 sifat. Yang pertama ialah nafsiyah, iaitu wujud, dan 5 yang selepasnya ialah sifat-sifat salbiyah. Okey, sekarang ni sifat yang keenam ialah sifat wahdaniyah. Apa itu wahdaniyah? Esa. Maksudnya esa. Keesaan. Apa maksud esa? Tiada dua. Nampak? Tidak lagi kan? Jadi itu. Salbiyah ni sifat yang maknanya pengertian membawa kepada tidak. Tidak. Penafian perkara yang tidak layak. Tidak ada dua bagi Allah. Dah tidak ada dua, tiga ada tak? Lagilah tak ada. Kalau nak jadi tiga mesti dua dulu. Boleh jadi tiga tanpa ada dua. Jadi gitu. Tiga buang se. Buang se. Jadi dua tak? Nampak? Tak? Buang se. Jadi tiga, lepas tu buang se lagi. Jadi bila kata tidak ada dua, lebih lagi tidaklah. Makna esa. Dengan bahasa lain kita panggil tunggal. Tunggal ni makna tidak ada bilangan dah lah. Saya anak tunggal. Contohlah saya bukan anak tunggal, contoh je. Saya anak tunggal. Maksud apa? Saya ada adik-beradik tak? Kalau cikgu tanya, kalau awak jadi cikgu, okey, berapa berapa orang adik-beradik? Lepas tu saya jawab, saya anak tunggal cikgu. Lepas tu cikgu tanya, berapa orang kakak, berapa orang abang, berapa orang adik? Ada tak tanya gitu? Tak tanya, dah kan? Makna tunggal tu makna dia satu. Dia tidak ada lagi yang lain daripada itu. Okey. Jadi Allah Ta'ala ni satu, tiada dua baginya. Sama ada pada zat. Zat Tuhan satu. Tidak ada zat yang selain daripada ini. Ini kita akan apa nama ni? Tak tahu sebut tak sini. Kamuttasil, kamufasil ni. Saya tak pasti ada tak? Ada nanti pada perbincangan tentang sifat mustahil nanti. Okay. Sekarang ni dia kata satu dulu. Satu pada apa? Satu pada zat, satu pada sifat, satu pada af'al, perbuatan. Pada sifat, pada zat, pada sifat dan pada perbuatan. 3 aspek. Mana pada zat Tuhan satu sahaja. Tidak ada selain daripadanya zat. Dan zat Tuhan pun bukan boleh dikerak-kerak, dipecah-pecah. Okay. Faham tak? Zat kita ni satu kan? Diri kita satu, tapi diri kita satu yang boleh dipecah-pecah.
Kita ada tangan, kita ada siku, kita ada jari, kita ada mata, kita ada kepala. Ini panggil kam muttasil fi zat. Kita satu tapi satu yang boleh dipecah-pecah, dikerak-kerak. Tuhan bukan macam tu. Jadi tak boleh kita kata Tuhan tu beranggota dan berjuzuk-juzuk. Tak betul. Kerana sifat-sifat beranggota berjuzuk ni sifat makhluk. Kalau kita tak ada tangan, orang panggil sempurna tak manusia? Sifat kita sempurna tak? Kita tak ada tangan, sempurna tak? Tak sempurna. Kita tak ada kepala, sempurna tak? Tak sempurna juga. Tuhan tidak berjuzuk-juzuk. Kerana juzuk-juzuk itu kalau Tuhan berjuzuk, Tuhan berhajat kepada juzuk supaya jadi sempurna. Kalau tak ada juzuk tu, tak sempurna. Sebab itu mustahil Allah ini satu tapi juzuk-juzuk. Mustahil. Dan Tuhan tu haluh ke? Bukan haluh juga. Jangan kita letak pemikiran kita Tuhan tu macam makhluk. Jangan. Dan kalau Tuhan tak ada tangan, Tuhan kudung. Nampak? Ini salah faham tu. Kalau tu tak ada tangan, Tuhan kudung. Kalau Tuhan tak ada mata, Tuhan buta. Tak ada mata ni ialah anggota juzuk. Tangan ialah anggota juzuk. Itu semua kita nisbah kepada makhluk. Kepada Tuhan kita tak boleh fikir gitu. Jadi kita kena letak lain dah. Kita jangan fikir Allah, Tuhan ni dalam kerangka pemikiran makhluk. Tak boleh. Dia tu yang mencipta makhluk. Dia memang berbeza daripada makhluk. Jadi Tuhan tu macam mana? Tuhan sebagaimana dia kabur. Sebagaimana yang dia sifatkan. Dia esa. Esa satu. Tidak berbilang. Dia bersifat dengan sifat kudrat, iradat, ilmu, hayat nanti yang kita akan sebutkan. Jadi dia kata tiada dua baginya sama ada pada zat atau pada sifat. Tidak ada selain daripada Allah yang mempunyai sifat macam Tuhan. Berbilang pada sifat. Ataupun pada diri Tuhan tu ada sifat yang sama. Dua kudrat, dua iradat. Dia satu je. Kudrat satu, iradat satu. Satu. Dan tidak juga pada perbuatan. Maksud apa? Tidak ada yang lain Allah, yang selain Allah yang membuat perbuatan di alam ini. Segala perbuatan itu Khalik dan penciptanya Allah Ta'ala sahaja. Allah Ta'ala sahaja yang menciptanya. Tidak ada selain Allah. Kalau ada selain Allah, makna orang itu ada pada alam ini pencipta selain Allah. Jadi betul ke? Padahal kita telah maklum Allah tu Rabbul Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tuhan sekalian alam. Maknanya dia pencipta, pentadbir dan yang melakukan dan menciptakan seluruh alam. Tiba-tiba ada yang lain yang buat, maka ada di sana yang sama membuat macam Tuhan. Itu telah berlaku syirik pada perbuatan. Padahal kita kata Allah itu wahdaniyah, esa pada perbuatan dengan maksud tiada yang lain yang membuat selain Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi yang pertama kita namakan sebagai sifat apa? Sifat nafsiyah, iaitu sifat wujud. Apa maksud sifat nafsiyah? Sifat yang menunjukkan kepada diri zat, kepada diri sesuatu. Itu nafsi. Nafsi itu makna diri sesuatu. Bila kita kata nafsiyah, wujud sifat nafsiyah, maksud apa? Makna wujud tu dia pada akal merujuk pada diri benda tu dah. Kepada diri perkara tu dah. Bila kita kata pen ini maujud. Pen ini maujud. Al-qalam maujudun. Pen ini ada. Ada tu merujuk pada apa? Diri pen tak? Adakah dia merujuk kepada pen ni warna putih? Adakah dia merujuk pada pen ni panjangnya berapa? Adakah merujuk pada pen ni beratnya berapa? Tak. Dia merujuk pada diri pen. Faham? Jadi sifat ada itu merujuk pada diri sesuatu. Dia tidak kait dengan orang lain. Itu makna sifat nafsiyah. Boleh faham? Sifat ada. Ada tu sifat yang merujuk pada diri sesuatu. Nafsiyah. Dan yang khamsatu ba'daha, 5 selepasnya ialah sifat salbiyah. Kita kata dah salbiyah tu apa? Makna yang memberi makna penafian. Tiada, tidak ada, tiada awal, tiada akhir, tiada serupa, bukan sifat, tiada berhajat kepada pencipta, tiada berbilang. Itu tiada itu merujuk pada sifat salbiyah. Jelas? Okey.
Pening tak? Jangan pening lah. Sebenarnya akidah ni tak payah pun. Tak payah pun. Benda yang asas ni tak payah. Dalam masa 2 hari kita buat daurah ni, boleh kita selesaikan ni saja. Bahkan kalau kita betul-betul tumpu, sehari pun boleh sebenarnya. Sekejap saja. Sebab kita nak faham dari segi susunan ilmu tu saja. Boleh. Kemudian, kita masuk kepada sifat-sifat ma'ani. Sifat ma'ani. Pertama yang ketujuh ialah sifat kudrat dan sifat iradat. Thumma yajibu lahu ta'ala sab'u sifatin tusamma sifatil ma'ani. Wahiyal kudratu wal iradatu al-muta'alliqani bijami'i al-mumkinati. Kemudian wajib bagi Allah Ta'ala 7 sifat yang dinamakan sifat ma'ani, iaitu sifat kudrat dan iradat yang kedua-duanya bertakluk, berkait dengan seluruh perkara yang harus. Okey. Sekarang ni kita masuk pada sifat ma'ani. Pembahagian sifat tu macam ni lah, kita kata sifat yang 20 itu ulama bahagikan kepada sifat nafsiyah. Lepas tu salbiyah. Lepas itu ma'ani. Lepas itu ma'nawiyah. Nafsiyah 1, salbiyah 5, ma'ani 7, ma'nawiyah pun 7 juga. Jadi berapa? Jadi 2. Jadi 20. Nak? Jadi 20. Boleh? Okay, sekarang ni kita sampai sini. Sifat ma'ani. Kata dia, kemudian wajib bagi Allah 7 sifat. Yang dinamakan sifat ma'ani itu sifat kudrat. Okay, pertama sifat kudrat. Kudrat ini ialah sifat berkuasa, ataupun kalau sebahagian daripada kita panggil tulisan Pak Daim Mekah dalam Baqarah dan seumpamanya, murid-murid beliau dia gunakan istilah perkuasa. Perkuasa. Sebab apa? Nak membezakan antara sifat dan kesan sifat. Sifat dengan ta'aluk sifat. Jadi beza dengan perkuasa. Perkuasa. Makna perkuasa ataupun sifat berkuasa itu. Faham tu? Bila seorang tu ada kudrat, ada sifat berkuasa, maka dia berkuasa. Tujuan tu dia bezakan dengan perkuasa tu. Jadi itu istilah, pada penggunaan istilah sajalah. Dia bukan isu besar lah. Okay. Jadi kudrat tu sifat kudrat. Jadi kami gunakan, kekalkan istilah itulah supaya tidak berlaku salah faham. Sebab perkuasa ni setengah orang mungkin tak guna istilah tu. Tak apalah, nak faham tu kalau ada guna perkuasa itu atas apa pandangan daripada Pak Daim. Okey Pak Daim Baqarah. Okey, jadi sifat kudrat dan sifat iradat. Sifat kudrat tu berkuasa, sifat berkuasa. Makna Allah berkuasa. Kenapa Allah berkuasa? Kerana Allah bersifat dengan sifat kudrat. Allah bersifat dengan sifat kudrat. Okay. Juga Allah maha berkuasa, kita kata. Wal iradah, Allah Ta'ala maha memilih. Bila Allah berkuasa itu melakukan apa? Melakukan ni, bertakluk dengan sekalian mungkin. Berkuasa, takluk sifat kudratnya kepada perkara mungkin. Perkara yang harus. Pada perkara yang mungkin, perkara yang harus. Nampak tak di sini? Jadi bila kita faham mungkin sini, kita ingat lalu hukum akal tadi. Hukum jaiz. Jaiz mungkin ni sama. Allah kudratnya berkait dengan benda harus. Benda yang jaiz, benda mungkin. Dia tidak berkait dengan benda wajib dan benda mustahil. Contoh, kita tanyalah, Allah boleh ke tidak? Allah berkuasa ke tidak untuk membuat alam ni? Berkuasa kan? Allah berkuasa tak untuk membuat apa? Membuat pelangi selepas hujan. Contoh. Allah berkuasa tak? Berkuasa kan? Okay. Sebab apa? Alam, pelangi. Allah berkuasa untuk menimbulkan emas. Berkuasa tak menimbulkan emas
daripada sungai. Berkuasa. Sebab apa? Emas, pelangi, bukit dan seumpamanya itu harus. Allah berkuasa ke tidak menjadikan anaknya? Allah berkuasa tak menjadikan Tuhan lain? Itu macam mana? Nak jawab macam mana tu? Berkuasa ke tak? Muhammad Arifuddin. Berkuasa tapi tak wajib. Berkuasa tapi? Wajib ke tak? Berkuasa. Itu maknanya Tuhan boleh buat lah. Gitu. Tuhan boleh buat Tuhan lain. Tapi Tuhan tak mau buat. Ke mana? Gitu Ustaz. Tapi sebab ia bukan kewajipan ke kena? Bukan kewajipan pula. Tu kena beza wajib tadi tu. Wajib mana? Bukan wajib tu Tuhan nak buat dosa. Ni wajib akal ni. Tu kena penting hukum akal ni kena ulang-ulang biar faham tu. Nampak tak? Bukan wajib kerana tak wajib Tuhan buat. Macam mana kalau maknanya kalau Tuhan tak buat tu kalau Tuhan tak buat jadi dosa ke wajib? Bukan. Dah faham tak? Wajib tu apa? Tak boleh fikir akal tak ada. Mustahil tu apa? Tak boleh fikir akal ada. Harus tu akal boleh terima ada atau tak ada. Ingat molek sama tu. Hukum akal ni ulama ahli kalam kata tujuan ulama meletakkan hukum akal ni dan disuruh untuk kita mumarasah sentiasa mengulang-ulang tentang hukum akal ni supaya kita bila dengar tu terus boleh tahu dah hukum. Mula-mula baru belajar memang payah. Mula-mula baru nak belajar orang jarang guna alat contoh pisau nak sembelih. Dia jarang guna. Jadi memang kekok mula-mula kadang-kadang sakal kita ini bila akal kita ini bila kita latih-latih dengan hukum akal, datangkan misal, datangkan contoh. Jadi kita dengar je kita boleh tahu dah ni wajib, ni mustahil, ni harus. Sebab kita biasa latih dia. Sama juga orang nak belajar apa, nak memanah. Mula-mula muka kekok kena pegang betul. Bila dah mahir, dia ambil panas boleh panas tu je sekejap. Jadi begitulah ketajaman akal. Kita sentiasa letak dan sentiasa latih akal kita. Kenal antara hukum wajib mustahil harus. Dia tanya kita tahu dah. Tuhan hak lain ni, benda ni wajib ke mustahil ke harus? Tuhan lain tu. Wajib ke mustahil harus? Mustahil. Mustahil. Bila mustahil, kudrat bertakluk tak dengan benda mustahil? Tak bertakluk sebab dia bertakluk benda harus sahaja. Jadi tak kenalah kalau orang tanya soalan Tuhan boleh buat tak Tuhan lain. Nak kata tak boleh buat lemah. Nak kata boleh buat mana ada Tuhan lain pula. Boleh jadi Tuhan lain tak. Jawapannya kudrat tidak bertakluk dengan benda yang mustahil. Soalan tu makna soalan trik atau soalan tu salah. Kalau orang tanya pun nak trik aja, nak tengok kita ni faham tak faham. Kudrat tidak bertakluk dengan benda mustahil. Sebagaimana kita kata, lidah kita tidak boleh merasai, lidah kita tak boleh nak rasa apa? Tak boleh nak rasa putih. Putih boleh rasa tak? Dengan lidah. Boleh rasa putih? No. Tak boleh rasa dengan lidah. Lepas tu kita rasa gula putih. Kita rasa manis, kita bukan rasa putih. Putih tu kita capai dia dengan penglihatan. Jadi putih tidak boleh dicapai dengan lidah kerana dia bukan bidang takluk lidah. Lidah hanya pada benda yang bentuk rasa. Apa tak? Dan bila begitu orang kata lidah kita lemah, tak panggil lemah, kata bukan kerja lidah nak rasa putih. Bukan kerjaan kudrat berkait dengan benda yang wajib atau mustahil. Sebab kalau berkait ia akan jadi habis bertukar. Jadi tak wajib tak mustahil tak. Tuhan boleh buat tak diri dia? Tanya. Tuhan berkuasa tak buat diri dia?
Berkuasa tak Tuhan buat diri dia? Jawab sekali. Ha? Berkuasa. Siapa jawab tu? Siapa jawab tadi? Tuhan berkuasa tak buat diri dia? Bukan takluk. Ada jawab berkuasa tadi Guana jawab berkuasa tu. Jawab dah tadi kan? Dia tidak bertakluk dengan benda wajib. Diri dia tu wajib ke? Mustahil ke harus? Wajib kan? Wajib Tuhan. Ada Tuhan tu wajib. Diri Tuhan tu wajib. Dan kalau Tuhan berkuasa mengadakan diri dia, nak buat apa diri dia dah ada. Orang panggil tahsilul hasil lah dalam istilahnya. Buat benda yang dah ada. Tukar kerjaan gitu. Apa tak? Jadi jawapannya tidak bertakluk. Kudrat Tuhan tidak bertakluk dengan wajib dan mustahil. Itu tengok ni. Tidak bertakluk dengan perkara yang harus. Faham tak ni? Ada orang tanya, kadang mari fikir-fikir ni antum dalam peringkat remaja ni. Remaja ke? Kau orang tua dah ni? Remaja belaka ke tak? Macam ustaz lah remaja ke. Masih dalam zaman remaja, mari mikir. Boleh tak Tuhan nak buat Tuhan lain? Kita pun tengok cerita Hollywood, tengok cerita Cina, macam-macam lah. Ada Tuhan gini-gini. Kita pun mari bayang. Tuhan boleh tak gini-gini. Tuhan boleh tak buat Tuhan lain. Tuhan boleh tak buat anak. Tuhan boleh tak buat batu yang besar sampai dia tak nak akak. Jadi semua-semua tu, kalau kita faham betul, wajib, mustahil, harus, kita dapat selesai dah. Syubhah dan keraguan tu kita dapat selesai dah. Benda itu bukan ta'aluk kudrat Tuhan, maka kita tak berkait dengan kudrat Tuhan hukumnya. Maka tak valid dan tak betul kalau kita kata Tuhan tu tak berkuasa. Kita tak panggil Tuhan tu lemah. Sebab apa? Sebab bukan bidang kuasa ta'aluk, bukan kerjaan ta'aluk kudrat. Jelas? Boleh jadi ta'aluknya perkara harus. Begitulah berkeinginan, al-iradah. Allah Ta'ala bersifat dengan berkehendak. Sifat berkehendak tu, Tuhan nak buat sesuatu. Buat apa? Buat perkara yang harus. Perkara mungkin. Nampak tak? Boleh jelas Okey. Terus kita kepada sifat ilmu, sifat hayat, sifat sama', sifat basar dan sifat kalam. Wal ilmu al-muta'alliqu bi jami'il wajibati wal jaizati wal mustahilati. Wal hayatu wa hiya la tata'allaqu bi syai' was sam'u wal basaru al muta'alliqani bi jami'il mawjudati wal kalamu alladhi laysa bi harfin wala sautin wa yata'allaqu bi jami'i ma yata'allaqu bihi al ilmu minal muta'allaqati. Dan wajib bagi Allah sifat ilmu yang berhubung kait dengan perkara wajib, harus dan mustahil, dan sifat hayat yang tidak berkait. Okey, sekarang ni sifat ilmu dulu. Sifat ilmu. Ilmu Allah berkait dengan apa? Bertakluk ni berkait. Dengan apa? Dengan perkara wajib, mustahil, harus. Ni kita kembali kepada kefahaman hukum akal tadi. Perkara wajib, perkara harus dan perkara mustahil. Ilmu Tuhan berkait dengan semua sekali. Apa maksud? Apa contoh ilmu Tuhan berkait dengan perkara wajib? Apa dia? Muhammad Rahimi. Pelajar IPG ke? Kedak ni? Siapa ke? Kewujudan. Sifat. Jadi sifat apa nama tadi? Sifat ilmu Tuhan. Ilmu Tuhan berkait dengan perkara wajib. Apa perkara wajib? Zat Tuhan. Apa maksud Tuhan bertahu tentang zat dia? Boleh faham tak? Tuhan tahu tentang zat dia. Zat dia kan wajib. Tuhan tahu bahawa dia bersifat dengan kudrat. Tuhan tahu bahawa dia sifat iradat, ilmu hayat. Itu ilmu berkait dengan semua perkara. Perkara wajib. Perkara yang seterusnya perkara apa? Harus. Tuhan tahu tentang kita. Tuhan tahu tentang alam. Kita alam ini perkara harus. Mustahil macam mana? Mustahil, contoh apa mustahil? Sekutu bagi Allah. Tuhan Allah. Tuhan yang nombor 2. Tuhan selain Allah tu. Macam mana? Ilmu Tuhan berkait ke? Macam mana ilmu Tuhan berkait tak dengan perkara yang mustahil? Kait macam mana tu? Muhammad Arifuddin.
Oh, alam tak. Allah. Mana Wan Muhammad Taqiyuddin mana? Berkait tak? Pasti Tak pasti. Ai macam mana tak pasti ni? berkait lah. Berkait macam mana? Tuhan lain. Allah tahu yang bukan mustahil. Waktu itu je senang je. Ilmu kan sifat tahu kan. Allah Ta'ala mengetahui dengan ilmunya apa dia? Perkara mustahil. Tuhan tahu bahawa Tuhan lain itu mustahil. Bukan Tuhan tahu Tuhan lain itu ada. Tuhan tahu Tuhan lain itu mustahil. Tuhan tahu bahawa anak bagi dia itu mustahil. Tuhan tahu baginya, isteri baginya itu mustahil. Itu makna bertakluk dengan mustahil. Faham? Dia tidak mengubahkan hakikat mustahil itu tetap mustahil. Ilmu ni hanya menyingkap dan menjelaskan hakikat. Jadi hak mustahil tetap mustahil. Ilmu Tuhan bertakluk dengan mustahil, maksudnya Tuhan tahu perkara mustahil itu mustahil. Allah Ta'ala tahu sekutu baginya itu mustahil, takkan ada. Anak baginya takkan ada. Jelas tak? Lemah baginya itu takkan ada. Tak boleh terima akal. Tahu tak? Itu akan mengikat kepada kefahaman kita pada istilah wajib, mustahil, harus. Boleh? Lepas habis daurah ni lah, ni baru sesi kedua ni. Lepas habis lah, ulang-ulang balik. Fikir-fikir balik. Biar kita lekat makna dalam akal kita tu, supaya lepas ni orang tanya, tak boleh orang kita tak boleh salah dah. Pak jawab salah tadi tu bukan makna tak beriman lagi, tapi tak boleh nak jawab betul. Bukan kata tak beriman, bukan kata kufur lagi, jangan gitu. Dia tak boleh nak jawab betul je. Tak jumpa perkataan tu. Okay? Jadi ilmu bertakluk dengan apa? Wajib, perkara wajib, harus dan mustahil. Dan sifat hayat yang tidak berkait dengan sesuatu. Okey, sifat hayat pula dia tidak berkait dengan sesuatu. Sebab apa? Okey, sifat ma'ani 7 ni dalam dia 6, ada satu je tak bertakluk. 6 lagi bertakluk. Apa maksud bertakluk? Dia ada perkaitan dengan yang lain. Sifat hayat ni dia tak ada berkait dengan lain. Contoh. Contoh kita kudrat. Kudrat makna berkuasa. Berkuasa apa? Berkuasa buat. Berkuasa untuk buat kan? Jadi ada perkaitan. Berkehendak. Berkehendak untuk apa? Berkehendak kepada sesuatu. Tahu apa? Tahu kepada sesuatu. Dengar apa? Dengar sesuatu. Lihat apa? Lihat sesuatu. Kalam, berkalam, berbicara, menunjuk kepada sesuatu. Hayat ini sifat yang sumal hayatu ma bi syai' ta'allaqat. Kata Syekh Ibrahim Laqani, hayat ini tidak berkait. Hayat ini sifat yang ada pada zat, maka zat itu hidup. Hidup apa? Hidup lah. Zat dia hidup, bukan hidup sesuatu. Hidup sesuatu bukan. Dia tidak berkait dengan hidup sesuatu. Menghidupkan sesuatu tu kudrat yang menghidupkan. Tapi sifat hidup bila ada pada zat, maka zat itu hayyun, zat yang hidup. Boleh faham tak? Jadi sifat hayat ini dia tidak ada kait dengan sesuatu, tidak ada ta'alluq dia. Sifat hayat tidak ada ta'alluqnya. Faham Dan sifat sama' dan basar yang berkait dengan seluruh perkara yang ada. Perkara yang ada. Perkara yang ada tu apa dia? Perkara yang wajib dan juga apa dia? Wajib dan juga jaiz. Perkara jaiz yang Tuhan ciptalah. Perkara jaiz yang Tuhan cipta. Kita nak kata hadis lah senang. Jaiz dalam kurungan hadis. Jadi sifat sama'. Sama' tu apa? Mendengar. Patut sini terjemah ni dia tak dalam kurungan sikit kalau ada tim tafakuh ni boleh buat bukan baikkan lah, boleh buat edisi baik pulih lah ni. Sama' itu pendengar. Sifat pendengar tu sama'. Bagi Allah Ta'ala bersifat dengan sama', mendengar. Mendengar apa dia? Dan basar melihat. Melihat
dan mendengar seluruh perkara yang ada. Jadi perkara yang ada ni dua, sama ada tu ada yang qadim, yang wajib, ataupun ada yang harus baharu. Jadi Allah mendengar dirinya, Allah mendengar sifatnya, Allah melihat dirinya, Allah melihat sifatnya. Itu berkait dengan benda wajib. Yang harus pula, Allah melihat, Allah mendengar makhluk, Allah melihat makhluk. Nampak? Jadi benda yang ada ni bertakluk. Allah dengar tak? Allah lihat tak? Sekutu bagi Allah. Tak lah kan? Sebab apa? Sebab tak berkait. Tuhan boleh melihat tak musuh dia? Musuh dia lain cerita, musuh sebab orang kafir pun musuh Tuhan. Allah boleh melihat tak Tuhan lain? Tak. Allah melihat tak Tuhan? Tidaklah. Sebab apa? Sebab Tuhan lain tu tak ada. Macam mana nak melihat benda yang tak ada? Faham tak? Jadi dia tidak berkait dengan perkara yang tidak ada, iaitu perkara mustahil, itu dengan jelas, ataupun secara perinci lagi perkara jaiz yang Tuhan tentukan tak ada, itu pun tak ada juga. Okey, boleh tak? Berkait dengan sebuah perkara yang ada. Dan sifat kalam yang bukan dengan huruf dan bukan dengan suara. Okey, ini juga penting. Kalamullah, kalam Tuhan tidak berhuruf dan tidak bersuara. Dah macam mana? Sifat kalam tidak berhuruf, tidak bersuara. Ini kena faham, ni isu memang isu yang sentiasa jadi polemik dan tidak selesai. Kenapa tidak selesai? Kerana pihak yang tidak faham, tak mau belajar, tak mau dengar, lalu dia kritik dengan kefahaman mereka sendiri. Akhirnya tak selesai-selesai. Padahal benda mudah je. Di sisi ahli sunnah wal jamaah, kalam yang dimaksudkan sebagai sifat zat di sini ialah sifat kalam yang ada pada diri Tuhan, yang qadim, yang azali. Okey, sifat yang ada pada diri Tuhan tu tidak berhuruf, tidak bersuara. Kita tidak melihat kepada kalam yang Tuhan kalam dalam maksud Al-Quran, Taurat, Zabur. Kita tak melihat pada tu. Perbincangan sifat kalam di sini yang dimaksudkan sifat kalam Tuhan, bukan huruf, bukan suara, ialah sifat zat yang ada pada diri Tuhan. Tu tak berhuruf, tidak bersuara. Dipanggil sebagai kalam apa? Dipanggil sebagai kalam nafsi. Nombor 2 lah. Kalam Allahu Akbar. Beli mahal-mahal pen ni, tapi pen ni masalah sungguh lah. Original dia panggil kalam nafsi. Beli original dah mahal. Apple ni. Okey. Dia panggil kalam nafsi. Kalam nafsi itu ialah sifat yang ada pada zat Tuhan, yang qadim, yang azali, tidak berhuruf, tidak bersuara, tidak ada i'rab, tidak ada dulu, tidak ada kejadian. Itu kalam nafsi. Jadi kita nak faham macam mana, maka ulama buat perumpamaan. Ulama membuat perumpamaan. Macam mana? Kita lihat kepada diri kita makhluk. Kita nak supaya nak mengisbatkan ada sifat kalam. Diri kita ni, kita Allah Ta'ala beri kemampuan untuk bercakap, berbicara, bertutur. Ketika kita diam, ketika kita tidur, ketika kita tak bercakap, kita ni ada tak sifat kalam? Ada. Dua orang. Kita kata A dan B. A ni dia ni sempurna lah. B ni bisu, dia orang bisu. Ketika A dan B, kedua-duanya diam. A ni ada tak sifat kalam dia? Ada. B memang tak ada. Sebab kalau kita suruh cakap pun tak boleh cakap sebab dia bisu. Jadi apa yang membezakan dengan A dan B ni ketika dia diam? Ada sifat yang pada dirinya itu yang nama sifat kalam. Kemampuan. Kalau ni sebuah makhluk lah. Kemampuan untuk dia bercakap dan bertutur. Ni sebuah makhluk ni. Kemampuan untuk dia bercakap dan bertutur yang kita namakan sifat kalam yang ada pada diri A. Yang tu membezakan dia dengan orang bisu.
Tapi kalau duduk sebelah-sebelah, duduk diam, kita tahu tak? Tak tahu. Tahunya bila? Bila bercakap. Oh, bila bercakap. Suruh orang bisu bercakap. Dia tak cakap. Dia beri isyarat je gitu. Nampak tak? Mana A ada sifat kalam. Tu sifat kalam tu panggil kalam nafsi. Sifat kalam tu nama kalam nafsi. Maka ulama kata, nisbah bagi Allah Ta'ala, sifat yang kita bincangkan ialah kalam nafsi. Ya? Kalam nafsi yang ada pada zat Tuhan. Dengannya Allah berkata-kata. Dengannya Allah menurunkan wahyu. Tak? Dengannya Allah Nabi Musa bermunajat. Jadi sifat kalam tu, kalam nafsi itu yang tidak berhuruf, tidak bersuara. Jadi payah ke nak faham tak berhuruf, tidak bersuara? Tak payah pun. Kalam nafsi kita tak berhuruf, tidak bersuara. Kalam nafsi kita yang kita kata masa diam tu, ada tak kalam nafsi? Ada. Sifat kalam tu ada huruf, ada suara tak? Tak ada. Bila kita cakap tu kalam lafzi, baru bunyi lafaz, baru bertutur, baru dengar, baru berhuruf, baru bersuara. Jadi sifat kalam yang kita dibincangkan oleh ulama dalam sifat 20 ni ialah sifat kalam, sifat zat yang ada pada zat Allah. Itu tidak berhuruf, tidak bersuara. Dah Quran kita panggil kalamullah juga. Tapi bukan sifat zat pada diri Tuhan tu. Sifat zat, dah bukan Quran yang ada banyak cetak. Oh tu kata sifat zat Tuhan. Zat Tuhan. Itu kalam yang ada dalam mushaf. Sebab itu perbincangan Quran nanti dia ulama bincang asing. Dia bincang secara berasingan. Supaya apa? Sebab perbahasan dia melibatkan kepada kena tahu dalalah kalam lafzi kepada kalam al-qadim tu. Jadi itulah, jadi di sini kita nak faham di sini kalam Allah ini iaitu sifat zat Tuhan itu tidak berhuruf, tidak bersuara. Okey, kalam ini berkait dengan seluruh perkara yang berkait dengannya oleh ilmu. Apa dia? Apa maksud ni? Seluruh perkara yang berkait dengan ilmu ni. Ilmu berkait dengan apa? Ilmu berkait dengan wajib, harus dan mustahil. Maka kalam pun berkait dengan wajib, mustahil dan harus. Apa maksud? Kalam Tuhan berkait dengan perkara wajib. Kalam Tuhan menceritakan benda yang wajib. Tuhan kata, Allahu la ilaha illahu. Tiada Tuhan kecuali dia. Itu perkara wajib. Tuhan menceritakan perkara harus. Apa perkara harus? Thumma arsalna rusulana tatra. Kemudian kami utuskan rasul secara berturut-turut lepas tu. Itu perkara harus. Pengutusan rasul, adanya rasul. Lepas tu perkara mustahil apa? Tuhan cerita tentang benda yang mustahil. Tak? Tuhan cerita tentang perkara yang mustahil. Orang kafir beribadat kepada Tuhan selain Allah. Tuhan selain Allah tu, Tuhan cakap bahawa Tuhan selain Allah itu mustahil. Jadi dia berkait dengan perkara yang mustahil, perkara yang wajib dan juga perkara yang harus. Bagaimana ta'alluq ilmu. Okey, bagaimana ta'alluq ilmu. Okey, sifat-sifat maknawiyah. Sifat-sifat maknawiyah. Ni kita boleh baca sebab senang je ni. Sifat-sifat maknawiyah. Summa sab'u sifatin tusamma sifatin maknawiyatan. Tusamma sifatin maknawiyatan. Ni maf'ulun bih Maf'ulun bih masuk dengan apa? Masuk dengan kasrah. Masuk dengan kasrah. Masuk dengan kasrah. Sebab apa? Sebab jamak muannas salim. Wa ma bita wa alifin qad jumi'a yuksaru fi jarri wa fi nasbi ma'a. Kata Ibn Malik. Jadi sifatin maknawiyatan. Ni maknawiyatan sifat. Ni masuk, ni pun masuk, ni pun masuk. Wahia mulazimatun lisifati sab'il ula. Dia melazimi sifat 7 yang awal. Wahia kaunu ta'ala qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman. Kemudian 7 sifat yang dinamakan sebagai sifat maknawiyah. Sifat-sifat ini sentiasa melazimi 7 sifat yang sebelum ini. Okay, maknawiyah ini ialah kita kata yang lazim daripada adanya ma'ani. Bila ada ma'ani, ada maknawiyah. Sifat-sifat ini ialah keadaan Allah berkuasa, berkehendak, mengetahui, hidup, mendengar, melihat dan berkata-kata. Bila ada kudrat, ada kaunuhu qadiran. Pada diri Tuhan ada sifat kudrat, maka Tuhan berkuasa. Keadaan Tuhan berkuasa tu nama sifat maknawiyah. Tuhan ada sifat iradat pada diri Tuhan, maka
Tuhan berkehendak. Keadaan Tuhan berkehendak tu nama kaunuhu muridan. Tuhan ada sifat ilmu pada zatnya, maka dia mengetahui. Keadaan Tuhan mengetahui itu dipanggil kaunuhu aliman. Begitulah akhirnya. Okey. Jadi ini melazimi sahaja. Sebahagian ulama yang membilang dan mengatakan ada sifat ada ahwal, mereka menisbatkan sifat maknawiyah, mengatakan bahawa Tuhan bukan saja ada kudrat, ada keadaannya berkudrat itu. Keadaannya berkuasa tu ada. Dinamakan sebagai sifat maknawiyah atau dipanggil hal ahwal maknawiyah. Ahwal maknawiyah. Kemudian sifat-sifat mustahil. Sifat-sifat mustahil ni kita sambung lepas daripada inilah. Ni panjang ni, ini masuk pendetailan ni. Pada kita tahu mustahil, maka pada mustahil ni dalam ini Syekh Sanusi memperincikan lagi apa yang mustahil daripada sifat-sifat tersebut dan perinciannya. Tadi mungkin dia sebut secara umum saja. Maka dalam mustahil ni sedikit panjang lah, yang mana kita sambung pada selepas daripada inilah, rasanya sesi malam ya. Jadi untuk sesi waktu berbaki ni ada sikit lagi, saya buka untuk soalan lah. Baik, terima kasih untuk Ustaz. InsyaAllah kita terus dengan sesi soalan. Daripada FB Live, juga daripada Nufatan. Ustaz, boleh tak kita terjemahkan secara mudah takluk itu sebagai fungsi ataupun kerja? Soalan. Ustaz, boleh tak kita terjemahkan secara mudah takluk itu sebagai fungsi ataupun kerja? Bolehlah, dan itu ada sebahagian daripada asatiza, tok guru yang terjemah gitulah. Fungsi, kerja, bidang kuasa, apa ada. Jadi masalah kita bila menterjemahkan dalam bahasa kita, pertamanya kita nak menyampaikan maksud sebenar. Satu, kalau dah sampai maksud dengan apa-apa kalimah, okey, satu syarat yang keduanya, jangan pemilihan terjemahan itu menunjukkan kekurangan atau makna yang tidak layak pada Tuhan. Kalau maknanya telah menyampaikan maksud sebenar dan tidak membawa kepada salah faham dan makna tak layak, boleh kita terjemah. Tak kata fungsi, kerja, bidang kuasa, nampak tak? Bolehlah dan ada sebahagian yang terjemah gitu. Asal faham tu makna takluk ni apa? Kaitan dia. Dia kerja, kudrat ni kerja apa? Kadang bahasa juga. Logat tu sendiri memberi peranan. Kalau contoh, kerja kudrat tu apa? Orang faham. Dari situ kerja kudrat tu maknanya kudrat itu takluk ni apa? Tak apalah, tak ada masalah. Baik, insyaAllah soalan seterusnya juga daripada FB, daripada Nur Muhammad. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana nak terangkan kepada anak kecil yang sering bertanya Allah di mana? Bagaimana nak terang kepada anak kecil? Anak kecil yang sering bertanya Allah di mana? Nampak tak? Cara dia macam mana? Dia anak kecil ni, bila dia tanya, biasa yang tanya tu mungkin yang dah pandai sikit dah. Tanya Allah di mana? Caranya jangan jawab Tuhan tu di mana-mana. Kalau tak jawab Tuhan di mana-mana, salah lah. Lagi dia faham Tuhan tu di mana-mana. Mungkin pada masa kecil dia maknanya berguna jawapan tu sebab apa? Dia pun takut nak buat silap sebab apa? Tuhan ada di mana-mana, dia pun nak tengok. Tapi dia menanamkan akidah yang salah. Tuhan itu bukan di mana-mana. Kena jawab gini. Kalau tanya Tuhan tu di mana? Kata kita tak boleh kata Tuhan di mana. Tuhan tak sama macam kita. Kita alihkan jawapan. Tuhan di mana, mak? Tuhan di mana, ayah? Tuhan tak sama macam kita. Dia bukan bertempat macam kita. Dia bukan macam kita. Jadi cukup. Apa dah tu? Walaupun kita tak jawab secara spesifik soalan di mana. Maksud jawapan di mana tu mesti kena ada tempat. Sebenarnya di mana tu salah dah. Jadi budak-budak ni kadang kita tak perlu jawab gitu. Kita khabar. Tuhan tak sama macam kita. Tak boleh kita nak kata Tuhan tu di mana-mana gitu. Jadi cukuplah kita fahamkan dia bahawa Tuhan tak sama macam kita. Nampak tak? InsyaAllah. Seterusnya soalan daripada Zoom, daripada Ahmad Hanafi.
Kalau kalamullah itu Al-Quran dikira sebagai apa? Kalamullah tu jawab dah tu. Kalamullah tu dikira Quran itu apa? Quran tu kalamullah. Quran itu ialah kalam lafzi. Quran itu kalam lafzi. Dia itu ialah ibarat daripada apa yang Tuhan hendak nak sebutkan kalamnya. Sebahagian daripada yang ditakbirkan oleh kalam nafsi. Jadi kalam lafzi ini mentakbirkan sebahagian apa yang dikehendaki oleh kalam nafsi. Itu teknikal sikit tu. Kalam nafsi berkehendak untuk menyampaikan apa? Wahyu. Wahyu itu ialah benda yang ditakbirkan dengan kalam lafzi yang dinamakan sebagai Quran. Apa dah? Ni kena faham molek ni. Kalam, kalau boleh tulislah. Kalam an-nafsi. Dia ada dalalah dia. Ada perkara yang Tuhan nak sampaikan. Ada dalalah dia. Tak? Benda yang Tuhan nak sampaikan. Benda inilah yang sama yang ditunjukkan oleh kalam al-lafzi dalam contoh soalan tadi ialah Al-Quran. Bukan Quran saja, kalam lain, Taurat semua, kalam Taurat, Injil. Jadi apa yang ditunjuk oleh kalam lafzi ialah perkara sama yang ditunjuk atau dikehendaki oleh kalam nafsi. Gitulah kalau kita nak buat dari segi teknikal teorinya begitulah. Jadi Quran tu kalam siapa? Kalam Allah lah. Tak boleh kita kata kalam Jibril. Tak boleh kita kata kalam Nabi pula. Kalam apa? Sebab kalam Tuhan. Allah yang menurunkan kepada Jibril. Jibril turun kepada Nabi Muhammad. Ada faham tak? Bukan kalam Nabi, bukan kalam Jibril. Kalam Allah. Nampak? Contoh senanglah. Walillahil mathalul a'la. Temari contoh ni. Tuanku Sultan keluarkan surat. Beri kepada Perdana Menteri. Perdana Menteri pun beri kepada beri kepada Tok Imam. Kepada Menteri Besar. Menteri Besar bagi pada Jabat Agama. Jabat Agama beri kepada Tok Imam baca sebelum Jumaat. Jadi Tok Imam baca apa? Kalam dia ke kalam Sultan? Raja. Orang panggil kalam apa tu? Kalam raja lah. Faham tak? Orang kata kalam Tok Imam. Betul lah Tok Imam cakap. Tetapi Tok Imam membacakan watikah daripada Tuanku Sultan. Tapi itu dipanggil kalam dan apa yang Tuanku Sultan nak sampaikan. Jadi dia kalam Tuanku Sultan. Okay. Sekarang ni Quran itu daripada Allah. Allah yang menurunkan pada Jibril, Jibril turunkan kepada Nabi Muhammad. Maka Quran tu kalam apa? Kalamullah lah. Tak boleh kata kalam Jibril, tak boleh kata kalam Nabi. Faham tak itu? Ada orang silap. Dah dia tu ke sifat kalam qadi. Jangan beza-beza ni. Sifat kalam qadi ni kalam nafsi. Apa? Itu hak kita bincang tak berhuruf tak bersara ni kalam nafsi sini. Kita bukan bincang yang ni. Boleh faham? Ahmad Hanafi tanya kan? Beza di situ. Okay. Boleh kata Quran itu makhluk? Tidak boleh kata makhluk. Quran secara itlak gitu tak boleh. Kerana Quran itu kalamullah. Jadi ulama mengharamkan mengitlak kalamullah Quran yang mana kalamullah dengan itlak sepanggil makhluk. Sebab apa? Bimbang takut disalah faham bahawa kalamullah sifat Tuhan itu yang makhluk. Jadi bacaan kita Quran itu memang makhluk. Yang tercatat dalam mushaf itu memang makhluk. Mushaf itu makhluk. Ada tarikh cetak lagi. Kalau kita baca tu memang makhluk. Bacaan kita. Kalau kita hafal itu makhluk lah sebab hati tu hati kita. Lah okay. Lagi? Soalan seterusnya daripada Ahmad Sadikin. Ustaz, apa kesalahfahaman golongan yang menyeleweng berkenaan sifat kalam ini? Jawapan senang. Ahmad Sadikin ni senang. Jawapan salah faham apa?
du'afa fil lughah wal ulum. Mereka ni lemah pada bahasa, pada kemahiran bahasa dan pada masalah ilmu. Tak boleh nak beza antara dalalah alfaz, tak boleh nak beza, tak boleh nak faham antara benda yang apa nama ni maujud fil ayan, maujud fil ayan, maujud fil banan, maujud fil lisan, maujud fil adhan. Betul-betul wujud tersebut mereka tak boleh nak beza. Sebab apa? Sebab mereka lemah dalam pemahaman ulum syariat dan lemah dalam bahasa ni, sehingga kita nak mengatakan, nak mengisbatkan sifat kalam nafsi pun mereka menafikan, mengatakan bahawa itu daripada apa nama ni falsafah. Pula dia kata pada syair Nasrani pula, innal kalama la fil fuadi wa inna ma ju'ila al kalamu 'ala al fuadi dalila. Dia kata ini syair daripada orang Nasrani. Bukan kita nak berhujah dengan tu, kita masalah itu syair daripada bahasa Arab yang mensabitkan bahawa kalam itu ada kalam nafsi. Ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsi. Lagi apa? Apa ni? Ada beberapa dalil-dalil ayat Quran menyatakan jelas sangat bahawa ada penisbahan kalam nafsi bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi benda itu silapnya begitulah, silapnya begitu. Apabila mereka tidak melihat kepada ilmu yang lebih luas dan mereka hanya ta'assub kepada apa yang mereka dengar sahaja. Gitulah. Panjang-panjang tak boleh juga. Mari kena jumpalah. Okey, lagi? Soalan dari YouTube. Muhammad Taufik bin Muhammad Nur. Ustaz, adakah benar jika dikatakan sifat maknawiyah itu adalah pereka dan pelekat bagi sifat ma'ani? Kita biasa dengar juga ada kat orang syarah kita, tapi yang tak berapa senanglah dengan istilah pada diri zat ialah maknawiyah. Tapi bagi anak-anak nampaklah nak kata bahawa maknawiyah dan ma'ani ni tidak bercerai tanggal macam pelekat. Tapi sebenarnya tak apa setuju sikitlah, tak apa senang sikit dengan istilah pelekat, pelekat, nyakut, tak apa senang sikit. Mungkinlah maksud orang yang mensyarah tu tujuannya untuk memberi faham, tapi mungkin boleh diberi faham dengan makna yang lebih sesuai lagi. Bila menyakut dengan pelekat ni, menyakut tu benda ada, pelekat pun benda ada. Jadi maknawiyah ni bukan benda ada, benda yang subuti saja. Benda yang hanya faham dan reti. Jadi senang kita kata, bila ada zat, contohnya satu zat, kita nak contoh apa? Ni. Orang ni limau, zat limau dan sifat warna oranye yang ada pada limau. Maka bila ada begitu, maka adalah kita namakan keadaan limau yang berwarna oranye. Keadaan limau yang berwarna oranye. Jadi keadaan limau yang berwarna oranye itu apa? Merujuk kepada adanya sifat oranye pada limau itulah. Ataupun hal yang wujud dengan adanya sifat oranye pada zat limau. Cukup lagi tu kok. Jadi pada diri anak kurang senanglah dengan istilah tu. Tapi mungkin ada orang guna dengan tujuan tertentu, Allah a'lam. Pertamanya benda itu lahir sebab apa? Nak syarah dan nak bagi faham. Kalau kefahaman itu terhasil tanpa menggunakan istilah yang begitu bagi anak, tak perlu guna pun. Okey. Lagi? InsyaAllah itu sahaja untuk soalan pada sesi kali ini. InsyaAllah kita sudah pada pukul 12.05. InsyaAllah alhamdulillah selesailah untuk sesi pengajian kedua kita pada hari ini, untuk sesi slot pagi. Dan
terima kasih kepada Ustaz untuk pagi ini, dan insya-Allah kita akan sambung pengajian slot kedua pada malam hari ini, iaitu bermula pada pukul 9 malam hingga 10.30 malam untuk sesi pengajian ketiga, insya-Allah. Dan para peserta juga dipesan, diperingatkan untuk mengisi link kehadiran yang akan di chat WhatsApp dan juga dalam grup WhatsApp, di chat Zoom dan grup WhatsApp, insya-Allah. Itu sahaja untuk sesi kita pada sesi kedua kita pada pagi ini. InsyaAllah kita akan bertemu balik dalam slot kedua pada pukul 9 malam, insyaAllah. Terima kasih kepada Ustaz Mahdi dan juga kepada semua peserta dan hadirin-hadirat yang menyertai sesi kita pada kali ini, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Recording stopped.